إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة, sidang jamaah, hadirin hadirat, ikhwan ikhwat, a'azzakumullah. Kita masih menyambung bab akidah dan buku ni sebagaimana diberitahu kita sampai ke halaman 185, yakni kesyirikan yang berlaku di dalam masyarakat kita yang tidak diperasani, tidak dirasakan bahawa itu syirik. Sebenarnya sebagaimana saya katakan bahawa syirik adalah seni permainan syaitan. Iblis dijadikan oleh Allah SWT untuk mencuba ataupun menjadi fitnah bagi manusia. Begitu lama iblis dan pengikutnya syaitan berusaha untuk menjadikan Bani Adam ini sesat. Jadi orang-orang yang jadi mangsa adalah orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang jahil. Dimasukkan bodoh di sini apabila meninggalkan Quran dan hadis. Tidak ada jaminan untuk menyelamatkan akidah kita kecuali jaminan daripada Rasulullah, yang mana bagi dia bersabda, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu sekalian, kepada kita, kepada umat Islam sampai hari kiamat, hanya dua perkara. Ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Selagi kamu semua berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan disesatkan buat selama-lamanya. Pertama, kitab Allah. Kedua, wa sunnat rasulihi, sunat rasulnya. Jadi iblis sejak Adam dijadikan sampai sekarang tidak tidur untuk menyesatkan manusia. Sudah berapa ribu tahun zaman Adam. Dan kalau kita fikirkan, iblis amat pakar untuk menyesatkan manusia. Manusia yang lena, yang cuai akan jadi mangsa iblis. Maka untuk menyelamatkan diri kita, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi cara kembalinya tentulah kembali dengan cara pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dia katakan salafus salih. Kerana itulah yang dijamin oleh Rasulullah. Sehingga para sahabat utamanya, pada Rasulullah SAW membacakan Al-Quran di depan para sahabat, fa in amanu bimithli amantum faqad ihtadaw. Jika orang-orang sesudah kamu, ya para sahabat, beriman seperti iman kamu, maka mereka dapat hidayah. Jadi iman yang kita perlu ikuti, contohi selain Rasulullah SAW adalah para sahabat. Kemudian kurun mufaddalah, yang dikatakan kurun yang terbaik, kurun ahli syurga, itu tiga: sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang dikatakan khairun nas, kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebab diucapkan tiga saja. Jadi kalau kita kembali kepada kurunnya sudah berlalu. Tetapi kalau kita berani kembali kepada akidah, akidahnya tertulis di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan ini semua dijaga. Allah sendiri menjaga. Kerana Al-Quran, Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, yakni penyelamat bagi umat ini,
dan Allah mengatakan dan kamilah yang menjaganya, memeliharanya. Adapun hadis dijaga dengan ilmu sanad. Kalau kita belajar ilmu sanad adalah ilmu untuk mengetahui hadis itu sahih atau tidak sahih. Ini mudah dipahami. Jadi akidah penentu. Kegagalan seseorang, na'udzubillah, apabila menemui Allah, mati dia dalam keadaan syirik. Tapi kejayaan seorang, walaupun dia miskin sekalipun, walaupun tidak mempunyai darjat di dunia, tidak mempunyai pangkat, tetapi kalau dia mati dalam keadaan tauhid, muwahhid, maka dia berjaya. Dan orang yang mati dalam keadaan syirik, Allah batalkan semua amalnya. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika anda syirik, dalam keadaan syirik, bila mati pasti akan dibatalkan semua amalan anda dan anda akan menjadi golongan yang rugi. Kalau syirik, batal semua. Walaupun sebesar zarrah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, siapa yang beramal walaupun sebesar zarrah akan diperlihatkan, tetap akan dibatalkan. Dan yang paling jelas, Allahumma innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. 2 kali diulang ayat ini. Dan akan mengampunkan selain daripada kesyirikan bagi siapa dikehendaki. Pahamilah, semua para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk menyelamatkan akidah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yang mana maksudnya, Allah firman, tidak pernah kami utus walau seorang nabi atau rasul kecuali diperintahkan dengan wahyu agar menyeru tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi selamatkanlah diri anda, ku anfusakum, dan selamatkan juga diri anda setelah diri anda, keluarga anda, ku anfusakum wa ahlikum narah. Dan kalau mampu, wa anzir ashiratakal aqrabin, kalau mampu selamatkanlah keluarga-keluarga kita yang terdekat, pakcik, makcik, sepupu, sepupu dan sebagainya. Jadi ikhwan, orang yang dapat menyelamatkan satu orang saja daripada kesyirikan akan diberi oleh Allah ganjaran yang begitu besar. Sehingga dalam satu hadis, la an yahdiyannaka rajulan wahidan khairun min humrun ni'am. Jika anda dapat beri petunjuk satu orang saja, maka dia lebih baik daripada unta yang merah. Kiasannya adalah harta dunia. Kita pagi petang siang malam sampai tak sanggup datang ke kuliah cari duit, sibuk. Jadi kalau satu orang aja kita dapat beri hidayah melalui Quran dan hadis ni, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Jadi kita yang baru datang ni, kalau ada kitab, lihat 185. Di antara syirik yang berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad SAW adalah rukuk atau sujud. Yang ini rukuk atau sujud kepada selain Allah SWT. Sehingga ikhwan ya, saya duduk di Mekah 11 tahun. Kadang-kadang ada jamaah haji Malaysia, bila jalan di depan orang tua, dia rukuk. Separuh orang mengatakan syirik, orang-orang mengatakan syirik. Satu rukuk, kedua tunduk yang keterlaluan. Rukuk itu milik Allah. Kalau kita lihat di dalam buku ini, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kitalah yang disuruh. Saya dah jelaskan kepada antum di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ibn Taymiyah, Majmu'ul Fatawa. Bila disuruh ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita orang beriman, kita pasang telinga kita. Kalau kita orang beriman, kita buka hati kita, kerana disuruh kita. Tak tahulah kalau kita tak beriman, na'udzubillah. Mudah-mudahan yang depan saya ini semua beriman. Jadi bukalah hati kita, pasanglah telinga kita, kerana Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Apa disuruh di sini? Rukuklah kamu, sujudlah kamu. Kerana apa? Itu termasuk penyembahan. Sembahlah Tuhanmu dan lakukanlah amalan yang baik supaya kamu mendapat kemenangan. Kemenangan ini di syurga. Kegagalan adalah neraka. Kemenangan ni dua. Satu sejak di alam kubur, kemudian sampai ke mahsyar. Kedua, itulah syurga. Dan kegagalan, bila gagal, orang tu akan terseksa sejak di alam kubur, ke mahsyar, na'udzubillah daripada neraka. Sebab orang-orang yang gagal, Allah mengatakan sanu'adzibuhum marratain. Mereka akan diazab 2 kali. Pertama, seksa kubur.
sampai mahsyar kedua, na'udzubillah, seksa neraka. Ada seorang syekh menulis satu buku, Syurga di Kubur. Allahu Akbar. Buku ni bagus. Dia menceritakan bahawasanya dimulakan dengan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Yakin di sini mati. Bila mati dia yakin Allah akan perlihatkan tempatnya di syurga dan ganjarannya. Jadi bila dah dia lihat apa yang dia dapat, tentulah dia dengan keyakinannya dia akan gembira. Kita misalan duduk di rumah setinggan yang teruk segala-galanya, tiba-tiba kita dapat sebuah banglo yang besar misalnya, cukup dengan swimming pool dan sebagainya, ditunjukkan, tentulah kita gembira walaupun kita belum pindah. Sudah dapat jaminan, dapat segala-galanya. Begitu juga orang yang dikubur besok, apabila dia yakin, kerana dia akan yakin, saya yakinnya bahawa dia akan dapat syurga, dia akan gembira. Syurga dikubur, tajuknya syurga dikubur. Ini benar kerana dalil-dalilnya banyak. Adapun orang-orang yang mati dalam keadaan syirik, mati saja dia tersiksa. Macam satu orang lah ya, belum digantung tapi dapat keputusan gantung sampai mati. Bukan gantung saja, gantung sampai mati. Hidupnya tak akan bahagia sepanjang dia sebelum digantung. Jadi dia dah tahu keputusan. Begitu juga orang-orang yang mati dalam keadaan muwahhid, dia akan berbahagia seawal matinya. Ya, insya-Allah. Dan tanda-tanda orang mati husnul khatimah, mintalah kepada Allah supaya dapat husnul khatimah. Itu di antaranya berpeluh mati di hari Jumaat. Ada berapa tanda-tandanya ya. Kalau wanita mati dalam keadaan melahirkan anak, di antaranya. Jangan dikatakan orang yang mati kalau dia tidak syirik lah. Kalau dia syirik, macam mana pun dia gagal. Mati dalam keadaan melahirkan misalan. Dan antum juga dalam perjalanan ke sini, kalau ditakdirkan, na'udzubillah, jangan berlaku lah. Kalau ditakdirkan mati dalam perjalanan, niatnya untuk ke sini, matinya tetap ke syurga. Ni kalau ditanya dalilnya, kita bawa dalilnya satu persatu insya-Allah. Okey, kita teruskan di sini. Rukuk dan sujud adalah unsur dan beberapa unsur peribadatan. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang memerintahkan orang-orang beriman agar rukuk dan sujud kepada Allah, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu, seorang yang beriman tidak dihalalkan sujud atau rukuk kepada makhluk Allah, kerana rukuk dan sujud adalah hak Allah dan hanya untuk Allah. Syarak tidak pernah menghalalkan seseorang rukuk dan sujud kecuali hanya kepada Allah, kerana perbuatan tersebut ya dianggap sebagai ibadah dan khususnya hanya kepada Allah, sebagaimana firman Allah kita dah baca tadi. Jadi kalau kita lihat masyarakat Islam di Malaysia, Singapura atau Indonesia, di Brunei, di selatan Thailand, ada dua cara mereka rukuk. Satu, salam, cium tangan. Itu tak jadi masalah. Tetapi kebanyakannya bila cium tangannya pun salah. Patut dicium tangan ni, tapi diteruk kat dahi. Ini budak-budak sekarang. Ini diambil daripada mana? Budaya orang-orang mana? Tahu orang mana? Filipin. Cuba lihat orang Filipin kalau salam, walaupun agamanya Kristian, ni dia letak kat sini. Itu yang ditiru oleh orang sekarang. Jadi anak kita imbang salam saja, kalau nak cium, bukan diteruk kat dahi. Syekh Jibrin hafizahullah pernah ditanya oleh di Masjid Nabawi, pernah ditanya oleh seorang Afrika. Kita kiaskan dengan apa yang difatwakan oleh Syekh Jibrin. Syekh katanya, di kampung ana, apabila orang baca Al-Quran, lepas baca Al-Quran dicium, dia letak kat dahi. Kata Syekh tu syirik. Marah orang Afrika tu. Kita kan sayang Al-Quran, kita cium kata. Cium tak ada masalah, tapi letak di dahi. Dahi yang pernah sujud kepada Allah, di neraka orang masuk neraka, dahi tak terbakar, kerana Allah muliakan dahi. Dahi ni tempat yang paling mulia, paling atas, paling nampak, tapi kita letak di bawah demi untuk membesarkan Allah. Jadi dahi ini diletak ke mana pun kerana Allah. Jadi bentuknya sujud, hukumnya haram. Ada orang jemput duit depan saya, jemput duit RM5, dikucup, ditaruh kat dahi, baru masuk kucing. Tak tahu kenapa. Ada pula pernah dulu masa saya kecil-kecil, jemput duit di mesin dulu besar, ambil di mesin, kucup, taruh kat dahi,
dapat duit tu dia taruh barang. Saya tak tahu kenapa dia taruh barang. Ini khurafat takhayyul, boleh bawa syirik. Jadi masalah daih ini untuk Allah. Jadi ajar anak-anak kecil ni, kalau dia salam taruh kat dahi, kita katakan jangan taruh kat dahi. Tak cium tak ada masalah. Tapi orang kita kalau tak cium nanti kurang ajar katanya budak-budak. Jadi kalau bawa kepada rukuk, tinggalkan. Makanya ditanyakan kepada Syekh ni, apa hukumnya? Hukumnya syirik. Begitu juga rukuk. Rukuk milik Allah ni ayatnya. Kalau kita rukuk keterlaluan, jalan di depan orang tua, dia boleh bawa kepada kesyirikan. Begitu juga bila salam. Dulu tidak ada budaya peluk cium kan. Sekarang dah hidup. Saya ingat dalam tahun 90-an, ramai jamaah-jamaah kita hidupkan supaya lebih baik daripada cium tangan tu, baik dengan orang tua misalan, lebih baik kita cium dia. Jadi yang kita takuti membawa kepada kesyirikan. Syirik ini dosa besar paling besar. Yang mana Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirk la zulmun azim. Wahai anakku, jangan syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman paling besar. Kenapa dikatakan kezaliman paling besar? Orang syirik kekal dalam neraka, sepatutnya kekal dalam syurga. Kalau mencampakkan dirinya ke dalam neraka, bermakna dia menzalimi dirinya. Seperti seorang patutnya dia bebas, tapi mencampakkan dirinya dalam penjara, itu bermakna menzalimi dirinya sendiri. Jadi antum, Imam Ahmad berpesan kepada kita semua, fattish nafsak, periksa diri kamu, apakah kamu sudah melakukan kesyirikan atau tidak. Tidak ada alat untuk mengetahui bahawa kita melakukan syirik atau tidak, kecuali dua, Quran dan hadis. Jadi kalau antum kembali kepada hadis, hanya Quran dan hadis menunjukkan apa itu syirik, apa itu tauhid. Jadi jangan malas-malas belajar, pedulikan orang yang tak mau belajar. Saya katakan ini kepada antum, tak apa, ini sebagai ulangan. Tidak semua orang dapat nasib duduk di majlis seperti ini. Tidak semua. Yang pilih itu Allah. Kerana dalam hadis, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, innamal fiqh bitafaqquh wa innamal ilm bita'allum. Siapa yang dipilih oleh Allah SWT jadi ahli syurga, maka dipilih oleh Allah untuk jadi ahli syurga. Maka dipilih kepahaman dalam agama. Kepahaman dalam agama dengan belajar, sebagaimana ilmu dipelajari. Jadi tak semua orang dipilih. Khairan dikatakan ahli syurga, ini diambil daripada pengertian ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum ni ayat turun pada sahabat dan kepada kita, tapi asalnya sahabat. Kamu adalah khairu ummah, dikatakan khairu ummah ahli syurga. Jadi kalau Allah dah pilih khairu ummah, orang yang dijadikan khairu ummah di akhir zaman adalah orang yang jinak dengan belajar seperti ini. Sibukkan diri anda, diri kita dengan belajar. Jadi man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa dipilih oleh Allah SWT untuk jadi orang yang ahli syurga, maka diberi kepahaman dalam agama. Innamal fiqh bitafaqquh, bahawasanya fikir, kepahaman itu dipelajari sebagaimana ilmu dipelajari. Jadi mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Ta'ala sekarang ni menjadi golongan orang yang terbaik, dan untuk jadi orang yang baik insya-Allah. Syirik yang seterusnya, mengkhusyukkan hati atau merendah hati. Kalau nak tengok orang-orang yang main yoga tu, kan dikhusyukkan hatinya, dia konsentrate kepada apa saya tak tahu, tetapi kepada dewa lah biasanya. Sebab bila saya baca buku-buku yoga, yogis ni, mereka diminta menyusun badannya. Dan dalam Islam pun kita disuruh menyusun badan kan. Seperti kenapa kita takbir begini, bukan begini, bukan begini, bukan begini. Ada sebab. Kenapa kita letak di sini? Kenapa tak letak di bawah, di sini dan di sini? Diajar di sini. Rukuk, bagaimana cara kita rukuk? Sujud, bagaimana kita sujud? Duduk antara dua sujud, dan duduk tahiyat akhir. Makin banyak kita buat, makin banyak susunan saraf-saraf kita. Sebab sembahyang itu membawa kepada ketenangan jiwa, sihat. Kerana antaranya, sebagaimana dijelaskan oleh pakar-pakar fizikal ni, mengatur saraf-saraf kita yang sudah bermacam-macam. Yoga, dia orang buat seperti itu. Kita konsentrate dengan Allah, tapi dia orang konsentrate dengan dewa. Itu yoga. Konsentrasi ni satu daripada cara kekhusyukan. Kalau kita memberi konsentrasi kepada Allah, maka kita khusyuk kepada Allah. Maka disuruh bila sembahyang itu khusyuk.
hanya kepada Allah. Adapun khusyuk kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh bawa kepada kesyirikan. Ya, seperti orang belajar silat misalnya. Saya dulu ada jugalah di kampung saya ni ada guru silat gayung, orang Boyan. Jadi bila kita nak ambil silat gayung ni, dia ada benda-benda yang perlu kita khusyuk. Antaranya yang sampai sekarang saya fikir kesyirikan yang paling besar, disuruh cari ayam selasih. Tahu ayam selasih? Ayam hitam. Kemudian disuruh mandi dulu 7 jenis bunga, tengah-tengah malam mandi, malam Jumaat. Tak tahu kenapa pilih malam Jumaat. Bukan menghadap kiblat, terbalik kiblat. Guru mandi 3 gayung, kita habiskan. Disuruh beli kain kapan untuk buat apa? Buat basahan. Pisau, mangkuk putih, limau nipis. Sebelum mandi dia dipotong, tenggelam ke, telungkup ke, berdiri ke, itu dibaca. Lepas tu katanya lulus mandi. Lepas mandi sembelih ayam selasih. Ayam selasih sembelih pun tak menghadap kiblat. Sembelih, kemudian cari tempat yang paling mengerikan. Siang kita dah survey, malam pergi seorang-seorang. Buang, jangan pandang belakang. Itu sebab ada filem jangan pandang belakang. Buang gini terus jalan. Ini syirik. Ini semua konsentrasi kepada apa? Membayangkan guru yang kita ada gambarnya. Bayangkan guru, jangan bayang orang lain. Gurunya dah mati, tak tahu berapa tahun dulu dah mati. Ini daripada Indonesia. Ini namanya khusyuk. Ini namanya konsentrasi. Ini satu contoh yang bawa pada syirik. Memang syirik lah. Ataupun pergi kubur. Orang pergi kubur di Pulau Besar di Melaka banyak kubur keramat tu. Ada orang duduk seperti dua sujud, dia menghadap kubur. Seperti di Habib Noh misalnya, cuba tengok di Singapura, saya sendiri tengok, mereka menghadap kubur, dia minta kepada kubur, konsentrasi kepada kubur. Jadi kuburnya Habib Noh mengadu, ya Habib Noh, saya sakit sekian lama tak sembuh-sembuh, ya Tuan Habib, sembuhkan saya. Apa hukumnya? Kemudian dia tafakur dulu dengan kubur. Ini syirik besar, tidak boleh. Jadi khusyuk, memberi konsentrasi kepada selain Allah SWT dalam memuja, meminta tolong, itu hukumnya haram, syirik, membawa kepada kesyirikan, syirik akbar. Jadi ikhwan jangan buat seperti itu. Ya, banyak sekarang ya orang nak dapat ilmu itu, ilmu ini, dia diajar supaya khusyuk dengan satu benda atau makhluk. Perbuatan ini syirik, dan syiriknya syirik akbar. Jaga-jaga anak-anak muda sekarang banyak yang nak ilmu-ilmu yang seperti ini, dibuat kesyirikan. Okey, kita lihat apa itu khusyuk. Mengkhusyukkan hati atau merendahkan diri. Mengkhusyukkan hati atau merendahkan diri hanya dihalalkan apabila ia dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah suatu dari beberapa cara atau syarat beribadah yang diperintahkan, yakni beribadah kepada Allah disuruh khusyuk dan merendah diri, dan disukai oleh Allah. Khusyuk, merendah diri kepada Allah Taala sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang melakukan kepada makhluk, maka dia telah melakukan satu kesyirikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, yang murah. Menukar ayat Allah dengan harga sedikit ni, di antaranya ialah, mudah-mudahan tidak ada di antara kita, bila orang ramai mengatakan ini boleh, sedangkan ayat mengatakan tak boleh, kita katakan oh boleh, untuk dapat apa? Untuk dapat habuan yang sedikit. Tak kiralah habuan itu pujian, kedudukan, ataupun bayaran gaji kalau bekerja dengan majikan. Itu di antara yang dimaksudkan menukar ayat Allah dengan harga yang murah. Apa dia? Kadang-kadang kita sudah tahu hukumnya bahawa ini haram, tetapi oleh kerana kita nak dapat habuan, walaupun bukan habuan duit, tetapi habuan pujian, ya, kedudukan dan sebagainya, kita sanggup menukarnya. Ini sama seperti menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit, untuk mendapatkan sesuatu tapi sedikit, bukan banyak. Kerana ma indallahi baqin,
Jadi isi Allah tu lebih besar dan kekal. Jadi ambil isi Allah. Seperti ya, kita akan cuba nanti kalau ada masa. Ini buku baru saya. Waalaikumsalam. Benarkah Imam Syafi'i mengharamkan ya, kenduri arwah, tahlilan, selamatan, talqin dan kuburi? Terlalu banyak orang minta saya tulis ni. Walaupun saya dah tulis dulu tapi tipis, tapi sekarang tuntas. Saya bawa hujah-hujahnya. Kita akan menghadapi tahlilan ni, yasin dan sebagainya. Sampai hari kiamat kita akan dapat. Dan mereka tidak akan tinggalkan. Contohnya, pada malam Jumaat di Malaysia, di masjid-masjid diarahkan supaya semua kelas-kelas tutup, semua aktiviti tutup, kecuali satu aktiviti. Apa dia? Yasinan. Degil ahli jawatankuasa boleh kena pecat. Begitu juga di Singapura. Jadi di Singapura, kalau kita nak buat kuliah malam Jumaat di masjid, tidak boleh sama sekali. Jadi dikhususkan apa dia? Yasinan. Sekarang siapa agaknya yang nak menegur ni bid'ah, yang mungkar kata Imam Syafi'i? Kita boleh baca nanti. Kita lah. Kita sebagai ansar sunnah, kita penegak sunnah. Apa lawan sunnah? Bid'ah. Bila nak hidupkan sunnah, kita kena lawan bid'ah. Sebab kata Rasulullah, bila satu sunnah hidup, satu bid'ah akan mati. Bermakna menghidupkan sunnah mematikan bid'ah. Bagaimana mematikan kalau tak ada ilmu? Jadi bagaimana kalau bid'ah di depan kita, kita biarkan? Subhanallah. Sedangkan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Termasuk syirik ni. Apabila kamu melihat kemungkaran, adalah kamu ubah dengan apa, kemampuan kamu. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau kamu tidak mampu dengan lisan kamu, dengan kemampuan kamu, dengan lisan kamu. Fa illam yastati' fa biqalbi wa dhalika ad'aful iman. Yang ketiga, kalau tak mampu dengan lisan, tak boleh bercakap, tak boleh menulis, maka yang membiarkan fa ad'aful iman. Dhaif, lemah. Ad'af, paling lemah. Seperti kabir, besar. Akbar, paling besar. Ini ad'aful iman. Apakah kita hendak menjadi manusia yang ad'aful iman? Kalau boleh, pertengahan pun jadilah. So, kurangnya boleh menegur. Tapi tegurlah dengan cermat, dengan bijaksana, dengan lemah lembut, bukan dengan menghukum. Jadi kita akan jelaskan apakah tahlilan, yasinan ini dibolehkan. Kita ambil fatwa daripada Imam Syafi'i. Subhanallah, bukan sedikit fatwanya. Dan para ulama Ibn Mazhab Syafi'i. Ya? Jadi kita akan kupas sedikit. Memang kita ada satu buku lagi di mana Allah, kita akan teruskan juga. Tapi apa salahnya setiap kuliah kita selang-seli subjek tambahan ni dengan buku yang saya baru bawa ni, dan di mana Allah. Okey, kita teruskan dengan apa yang ada. Kadang-kadang khusyuk ni disebut juga ikhlas. Kerana manusia tidak akan ikhlas kecuali khusyuk. Ulang lagi sekali. Kalau kita berlaku ikhlas, bermakna kita berlaku khusyuk. Ikhlas ni ada dua. Satu yang bid'i dan satu yang tabi'i. Yang tabi'i kadang kita kasih mak kita ikhlas kerana Allah. Itu tabi'i. Tapi kalau kerana Allah, itu memang itu yang syar'i. Apa saja kita lakukan kerana Allah, itu syar'i. Okey, kita ambil dalilnya. Terus ke halaman 187, manuskripnya antum boleh baca nanti. Di situ terdapat firman Allah dalam surah Zumar ayat 2 dan 3. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlisan. Disebut sini mukhlisan. Kenapa? Ikhlas satu daripada cara khusyuk. Lahuddin ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab, yakni Al-Quran, dengan membawa kebenaran. Kerana Quran semua adalah kebenaran, tidak ada yang kita ragui. Ragu satu huruf saja hukumnya boleh syirik atau kafir. Apa dalilnya? Alif lam mim. Alif, lam dan mim. Dzalikal kitab. Itu termasuk isi kitab. La raiba fi. Tidak boleh ragu. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang mau bertakwa.
Jadi isi Al-Quran semua adalah kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya daripada Tuhanmu, yakni Quran dan hadis. Kamu jangan ragu. Jadi mengikhlaskan hati kerana Allah itu adalah khusyuk untuk Allah. Tapi mengikhlaskan hati untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala boleh membawa kepada kesyirikan. Di antaranya cuba lihat, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan, yakni dengan khusyuk, ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama. Dan kalau kita tidak ikhlas, sama seperti kita melakukan kesyirikan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu tauhid. Antum ke sini kerana Allah, itu tauhid, mentauhidkan Allah. Tapi kalau antum ke sini kerana ingin dapat pujian, misalan, supaya dapat berargue dengan orang, boleh apa kata orang, tenyeh orang tu dengan dalil-dalil yang kita tahu, itu tidak boleh. Datang ke sini demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, artinya untuk menyembah Allah. Kedua, bila kita dah dekatkan diri kepada Allah, kita sayang kepada umat ni, bantu mereka dengan memberi ilmu yang sudah kita perolehi kepada mereka, tapi dengan ikhlas, jangan nak menunjuk-nunjuk. Separuh orang kalau tengok sekian banyak datang jauh-jauh, dia tak mau datang, dia penganjur dipastikan berapa ribu orang atau berapa ratus orang. Kalau tak, dia tak datang. Bagi saya, bukan itu tujuan saya. Tujuan saya nak berdakwah. Bukankah ayat tadi, hadis Bukhari, jika kamu dapat memberi hidayah satu orang saja, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Nabi pernah berkata ni, semasa dia naik Bukit Taif. Dulu, sebelum ada jalan yang cantik ke Bukit Taif, subhanallah, 40 kilo kita pusing gini. Zaman Nabi tak ada jalan. Kerana tahun 76 saya naik, separuh belum lahir ni. Saya dengan isteri saya. Bila isteri saya tengok ke bawah, takut dia. Migraine dia dibuatnya. Tinggi. Ya, sebab saya nak jumpa Ben Bas di situ. Tapi pada masa itu Ben Bas tak ada kat pejabatnya. Nabi naik ke situ. Dia mengajak ahli penduduk Taif supaya masuk Islam. Setelah wafatnya siapa? Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya. Jadi dia cuba ke Taif. Tapi sampai di Taif, orang hujani batu, sehingga dalam sejarah capalan Rasulullah SAW terlepas kerana banyak darah, dilicin dan dapat menyorok, kata orang Jawa. Maka datang malaikat Jabal. Kata malaikat, ya Muhammad, maukah aku telungkupkan Jabal ni supaya yang penghuni Bukit Taif ni mati semua, ditelungkupkan. Kata Rasulullah, jangan, mudah-mudahan akan keluar daripada sulbi Taif ini pahlawan Islam. Ternyata memang benar. Sebab orang Taif ni badannya besar-besar, negeri sejuk, tempat tu sejuk, tak pernah panas. Jadi mereka makan bagus. Tengok badannya besar-besar. Dan siapa yang buka Spanyol dan sebagainya. Kalau kita baca, asalnya daripada Taif. Makanya perkataan Rasulullah SAW itu makbul. Jadi Rasulullah SAW pun mendoakan mereka. Tapi satu orang saja yang masuk Islam. Satu orang di antara ramai-ramai itu, ada mengatakan Salman Al-Farisi, ada mengatakan Suhaib Ar-Rumi. Apabila mereka lari daripada Rom atau Parsi, ditangkap dalam perjalanan oleh penyamun-penyamun ini, dijual di pasar Ukaz, maka dibeli oleh orang kaya Taif, maka bekerja di kebunnya. Kebun apa? Kebun anggur. Sebab di Taif banyak kebun. Maka salah seorang daripada yang bekerja itu adalah orang yang mencari kebenaran Islam menuju ke Mekah. Tetapi bila dilihat Rasulullah SAW dia lontar begitu, akhirnya dia cuba menemui Rasulullah SAW. Bila menemui Rasulullah SAW, dia bawa hadiah untuk Rasulullah SAW. Bila diberi kepada Rasulullah SAW hadiah, Rasulullah SAW mengatakan para Nabi dan para Rasul tidak menerima hadiah. Maka ditanya, maka Rasulullah ditolak, dia masuk Islam. Dan di antara yang terbaik adalah pahlawan dua orang ni, satu Salman Al-Farisi dan Suhaib Ar-Rumi, juga daripada, subhanallah, daripada Taif. Jadi kita di sini kalau berdakwah adalah berdakwah kepada Rasulullah SAW. Jangan kita maki dengan hamun kalau dia tidak boleh menerima.
paling-paling Rasulullah SAW kalau orang tak menerima didoakan, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Itu kalau ramai. Kalau seorang kita katakan Allahumma hdih fa innahu la ya'lam, ya Allah berilah dia hidayah, kerana dia sesungguhnya tak tahu. Kalau tahu dia takut. Ya. Jadi ikhlaslah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana keikhlasan itu satu daripada kekhusyukan dan berendah diri. Dan kita terus ke halaman 189. Yang lain antum boleh baca. Kami di majlis masyayikh pun tak dibaca semua buku, dipilih yang penting-penting. Kemudian tauhid yang seterusnya adalah tauhid uluhiyah, sifat uluhiyah. Uluhiyah ni kalimah Arab diambil daripada kalimah ilah. Ilah, ilah yakni Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha ilah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenarnya yang wajib disembah kecuali Allah. Semua boleh jadi Tuhan. Jadi boleh katakan sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Tuhan yang sebenar lah. Sebab bagi orang kafir semua boleh jadi Tuhan. Orang Nasrani, Isa dan Maryam jadi Tuhan. Orang Yahudi, Nabi Uzair jadi Tuhan. Orang Majusi macam-macam jadi Tuhan. Bagi kita, kalau mereka itu anggap semua yang saya sebut itu Tuhan, tapi bagi kita itu bukan Tuhan. Illallah, kecuali Tuhan yang sebenar adalah Allah yang wajib disembah. Jadi Allah mempunyai sifat ketuhanan uluhiyah. Allah mempunyai sifat ketuhanan uluhiyah. Bila kita beri sifat ketuhanan kepada Allah SWT tak diberikan kepada yang lain, bermakna kita mengatakan kita mempunyai tauhid uluhiyah. Itu yang dimaksudkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa ilah dalam bahasa Arab disebut juga al-ma'luh. Pengertian sebenar makluh terdapat di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Makluh tempat bergantung. Ilah, makna ilah Tuhan. Al-makluh yang semua manusia bergantung kepadanya. Ilah diartikan juga makluh yang semua manusia bergantung kepadanya. Ikhwan, saya ada seorang kawan daripada tentera udara Amerika. Dia lari daripada Vietnam, entah macam mana dia boleh dapat masuk Saudi. Dia masuk di Saudi, masuk Umrul Qura sama saya. Dia cerita dengan saya, semasa dia terjun parachute ni, dia tembak daripada bawah oleh askar Vietnam. Dia tak ingat apa. Pada masa itu dia tak tahu apa itu Tuhan. Tapi sampai dia cecah ke bumi, dia cuma ingat Tuhan. Dan saya tanya kepadanya, bila kau ingat Tuhan, Tuhan di mana? Di langit, tangannya tunjuk ke atas. Lihat fitrahnya. Dia cakap kat langit, Tuhan kat langit. Saya tak ingat anak bini saya, keluarga saya, kawan saya tak ingat. Saya ingat Tuhan saja. Sebab apa? Takut mati. Ya kan? Orang kafir takut mati. Jadi saya tanya, Tuhan yang kau ingat di mana? Yang satu kat langit. Yang satu kat langit. Jadi manusia bergantungkan kepadanya. Dalam saat seperti itu baru bergantung. Begitu juga dalam Al-Quran, ada manusia yang tenggelam. Timbul tenggelam. Dia janji dengan Allah. Sedangkan dia tak tahu di mana Allah. Akhirnya dia tahu bahawa Allah di langit. Dia minta kepada Allah di langit, kalau aku sampai ke daratan, aku akan sembah engkau. Tetapi Quran mengatakan sampai di daratan dia lupa. Itu sebab kata orang Melayu, lupa daratan. Dia lupa langsung. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Jadi kalau kita katakan makhluk, Tuhan tempat bergantung siapapun manusia. Sebab manusia fitrahnya percaya adanya Tuhan. Jangan nafikan, kerana Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika kamu tanya, man di sini harful istifham lil akil. Maksudnya huruf man istifham, tanda soalan. Huruf soalan bagi yang berakil. Kalau dikatakan man hada, itu yang akil. Kalau ini tak ada akal. Ma hada. Sebab ini tak ada akal, tak boleh fikir pun. Tapi kalau manusia, man hadha. Jadi di sini, jika kamu tanya kepada man, siapa pun di permukaan bumi, mufrad, yakni siapa pun,
La yakul man khalaqas samawati wal ardh, siapakah jadikan langit dan bumi? Dia akan katakan la yakuluna Allah. Mereka akan katakan Allah. Ada mengatakan dia orang tak sebut Allah God, Tuhan. Apa dalam bahasa India atau bahasa Cina? Tetapi bagi orang yang tak kembali kepada Al-Quran, dia ada Tuhan tapi tak tahu namanya. Kristian ada Tuhan, siapa nama Tuhan orang Kristian? God. God Tuhan. Orang Melayu dulu sebelum dapat Islam, dia cakap ada Tuhan, dia sebut Tuhan. Siapa nama Tuhannya? Cuma orang Islam saja ada nama Tuhannya. Siapa nama Tuhan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan kita yang satu, yakni Allah. Qul huwallah, katakan Allah yang Esa. Itu Tuhan kita. Makanya orang kafir tidak layak menggunakan nama Tuhan kita Allah untuk nama Tuhannya, sebab Allah tidak boleh disekutukan. Contohnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku naik saksi, yakni Allah saksikan tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nama Tuhannya Allah, illallah. La ilaha, tiada Tuhan. Walaupun banyak Tuhan, kecuali Tuhan yang boleh disembah cuma satu, Allah. Bagaimana ulama salam mengatakan nama Tuhan kita Allah, Tuhan lain, Tuhannya orang lain tak ada nama. Tanya orang Hindu, apa nama Tuhannya? Tanya dia. Cuma jaga kadu balik je, kadu balik kalau Tuhan. Bukan tu, itu Tuhan namanya. Tapi namanya. Jadi kalau kita katakan uluhiyah adalah sifat ketuhanan yang ada pada Allah. Bila kita tak sekutukan, maka kita menjadikan dia tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah yang wajib disembah dan yang lain tidak boleh disembah. Sehingga di dalam Al-Quran disebut wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi yang dikatakan uluhiyah, Tuhan yang satu, sifatnya satu, tunggal. Tapi kalau kita membilang-bilangkan, bermakna kita melakukan kesyirikan. Kemudian beberapa dalil yang membuktikan keesaan, yang menunjukkan bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya atau yang benar-benar berhak diibadahi, disembah dan yang mempunyai sifat uluhiyah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Kenapa? Dia punya sifat uluhiyah, Tuhan yang sebenar, yang menegakkan keadilan, di mana besok di akhirat, hatta di dunia. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah tidak adil, orang kafir itu tak dapat seteguk air pun. Sebab dia ingkar kan, orang kafir seteguk air pun tak dapat. Tapi Allah Maha adil. Bila dihidupkan akan diuji terus adil. Kita dihidupkan atau diuji, ikhwan ya. Di antara ujian kita adalah akidah ni. Dalilnya banyak dalam Al-Quran, ya, liyabluwakum alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang benar-benar jadikan kamu hidup dan mati untuk diuji siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Amalan paling baik adalah amalan hati, yakni akidah. Kemudian baru yang lain. Okey, teruskan. Kemudian para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Yang mengatakan apa? Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan diberi sifat uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti diberi sifat uluhiyah, tidak ada lain yang boleh disembah dan tidak boleh buat syirik kepadanya. Itu namanya tauhid uluhiyah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi sifat Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dan ayat yang selalu saya bacakan menunjukkan bahawa tidak ada Nabi dan Rasul diutus kecuali diwahyukan kepadanya supaya menyeru kepada tauhid. Ini ayatnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus walau seorang rasul pun
sebelum engkau, maksudnya di sini engkau ganti nama bagi Nabi Muhammad, kau nak ditakdirkan sebelum engkau ya Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepada mereka bahawa tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu, oleh kamu sekalian akan aku. Jadi ayat ini menunjukkan tidak ada Tuhan yang diberi sifat uluhiyah kecuali Allah. Apa arti sifat uluhiyah? Ketuhanan yang sebenar. Jadi saya rasa sampai di situ dulu. Kalau ada soalan, teruskan soalan. Ya, kita ada subjek kedua insya-Allah. Siapa yang belum dapat buku ni, dapatkan ya daripada pihak Yayasan Ta'lim dan dibawa setiap kali kuliah. Jadi ditulis ya, kita sampai di halaman 190. Ini berat, tak boleh banyak-banyak sangat. Kalau ada soalan, teruskan. Hari ini berapa hari bulan sahabat? Okey. Okey, kalau tak ada soalan, subjek kita yang kedua ni. Benarkah Imam Syafi'i rahimahullah mengharamkan kenduri arwah, yakni tahlilan, yasinan, selamatan, talqin dan kuburi? Ini masalah besar. Siapa boleh ambil buku ni di luar? Mungkin sahabat-sahabat kita dapatkan. Nanti urusan dengan Yayasan Taklim tak ada masalah. Ikhwan, buku ni perlu dimiliki. Kenapa? Saya katakan tadi, di Malaysia di antaranya, negara yang tidak meninggalkan perbuatan yang Imam Syafi'i mengatakan bid'ah munkarah, bid'ah muharramah. Ada kali disebut bid'ah yang munkar, ada dikatakan kadang-kadang dikatakan bid'ah yang haram, yang telah diharamkan. Imam Syafi'i dikenali sebagai Ansarus Sunnah, penegak sunnah. Keluar penjara, masuk penjara biasa bagi Imam Syafi'i, kerana menegakkan kebenaran ni. Dan saya bawakan hujah-hujahnya dan rujukannya. Boleh bawa ke JAKIM, tak ada masalah. Boleh bawa ke Jabatan Agama, tak ada masalah. Tapi kalau dipanggil, panggillah saya. Puan-puan, kalau tuan-tuan dipanggil, tak payah datang, bawa saya insya-Allah. Kalau buku ni diharamkan, sejumlah buku yang ada di universiti-universiti di negeri kita terpaksa diharamkan kerana itu rujukannya. 90% buku yang saya jadikan rujukan ada di negeri kita, seperti Universiti Sains di Pulau Pinang, di UIE, di Mediu, di Universiti Kebangsaan dan banyak lagi, hatta di UTM pun ada. Buku ni tidak disemak oleh mereka. Tapi bila kita semak bahawa perbuatan ini adalah perbuatan yang bid'ah munkarah atau bid'ah muharramah, saya tidak boleh menyembunyikan dalilnya, saya tak boleh menyembunyikan bukunya, kerana itu akan jadi bukti. Jadi silakan ya. Jadi kalau anda dah miliki buku ni, kata Nabi, qayyidul ilm bil kitab, selamatkan ilmu kamu dengan kitab. Kalau tak ada kitab, macam mana kita besok nak berargue dengan orang yang sedang buat bid'ah yang besar ni? Bid'ah munkarah, ini munkar. Bid'ah muharramah, bid'ah yang haram, ini bid'ah yang besar. Mungkin mak kita buat, nanti bapak kita buat ya. Kalau mak kita pergi dulu, bapak kita buat kenduri arwah. Kalau bapak kita pergi dulu, mak kita buat. Ataupun kalau ada beradik kita ada yang meninggal, buat kenduri arwah. Macam mana kita nak menanganinya? Kita menanganinya sekarang, sebelum terjadi benda tu. Kalau dah terjadi, orang tu dalam keadaan sedih, muram, kita pun mengatakan ini bid'ah, dia akan mengamuk dan dia akan marah, luar biasa marahnya. Tapi kalau sekarang kita duduk dengan mak kita, kalau kita duduk dulu dengan anak kita, kita bacakan apa? Story ya, short story ke ataupun novel. Tapi sekarang kita bacakan kitab-kitab seperti ini, itu lebih baik, insya-Allah. Tak tahu kalau buku tu tak cukup, boleh dapatkan di bawah. Kalau semua dah dapat bukunya, kita mulakan daripada
Ya, insya-Allah. Cuba lihat halaman 22. Kita langkah ke halaman 22. Kenduri arwah. Kita ambil tu dulu. Kenduri. Apa itu kenduri dan apa itu arwah? Arwah dalam bahasa Arab asalnya roh. Tetapi bila dijadikan plural, jamak, dia jadi arwah. Roh satu, arwah adalah roh-roh. Okey, kita ambil sebagaimana disiplin ilmu diajarkan oleh Imam Syafi'i, sesuatu istilah yang akan kita gunakan, kita perlu tahu apa istilah tu. Kalau tidak, kita tidak akan dapat mendalami ilmu yang kita sedang bincang. Jadi pengistilahan itu penting dipahami. Orang yang pertama menggunakan pengistilahan perkataan atau kalimah adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Kita puji penulis Eropah, penulis Sanskrit, sedangkan dia bodoh menulis. Dia tulis tak ada full stop, tak ada koma, tak ada bracket, tak ada bab dan sebagainya. Kalau lihat buku asal yang ditulis oleh penulis Sanskrit, Shakespeare, bukan Sanskrit. Sanskrit itu satu bahasa. Shakespeare, buku asalnya dia tak ada full stop, dia tulis saja, tak ada koma, tak ada bracket, tak ada bab. Tapi orang yang pertama menulis kitabnya ini yang ada bab, ada fasal, ya, ada sanad, ada matan, ada full stop, ada koma, ada bracket, itu Imam Syafi'i. Tapi kita tak tahu. Jadi disiplin ilmu yang diberikan oleh Imam Syafi'i, setiap istilah yang kita gunakan kita kena faham. Kalau kita tak tahu, makanya kata Imam Syafi'i lagi, saya keluar tajuk sedikit, setiap orang wajib berguru. Kenapa wajib berguru? Kerana kitab-kitab yang dikedepankan banyak istilah-istilah yang tidak diketahui oleh orang awam. Maka istilah dalam bahasa kita, kenduri, apa itu kenduri? Jadi dirujukkan kepada kamus ataupun ensiklopedia yang ada. Menurut Kamus Dewan, kenduri menurut Kamus Dewan ialah perjamuan, jamuan, yakni ada makanan. Perjamuan makan yang lazimnya didahului oleh zikir, doa dan sebagainya, kerana sesuatu tujuan keagamaan, minta berkat, mendoakan orang yang telah meninggal, memperingati sesuatu peristiwa dan lain-lainnya. Yang ini disebut juga sebagai selamatan. Ini kita lihat dalam Kamus Dewan. Mengendurikan artinya mengadakan kenduri untuk memperingati orang mati dan lain-lainnya. Perjamuan. Perjamuan ni tidak pernah di zaman Rasulullah SAW orang mati ada jamuan, kecuali di negeri kita. Tidak pernah. Kalau nak ada jamuan, orang yang pergi ziarah orang mati bawa makanan untuk orang, keluarga orang yang mati itu ada. Nanti kita lihat sebagaimana di dalam Rasulullah SAW, keluarga Ja'far meninggal, Rasulullah SAW terus balik, disuruh Aisyah masak untuk diberikan kepada keluarga Ja'far. Adapun orang yang mati, keluarga yang mati, mengadakan jamuan untuk orang yang datang menziarahi atau bertakziah, hukumnya haram, kerana dia tidak ditakuti juga yang dimakan ni harta anak yatim ataupun orang yang banyak utang, sedangkan wajib utangnya dilunaskan. Kemudian di sini disebut juga zikir. Tidak pernah Rasulullah SAW mendahulukan apapun jenis makanan atau minuman disuruh kita berzikir, tak ada. Yang paling jelas dalam hadis Bukhari, bila kita nak makan, Rasulullah SAW mengatakan fabda'u bi bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Malangnya manusia bila tak kembali kepada sunnah, dia akan bunuh sunnah tu. Antaranya kalau ada cikgu di sini, cikgu-cikgu tengoklah di sekolah, di kantin sekolah. Saya di Gombak tu, anak saya dulu sekolah kat Gombak, ada 3 orang anak saya, ada 2-3 sekolah.
Bila saya pergi kantin, saya tengok di kantin, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu bukan hadis, itu doanya orang sufi. Tidak ada hadis sahih itu. Tidak ada hadis sahih. Yang disuruh bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Makanya kata Nabi, bila satu sunnah dihidupkan, satu bid'ah akan mati. Tetapi bila satu bid'ah dihidupkan, satu sunnah akan mati. Contohnya, satu lagi saya ambil. Mungkin Salman atau siapa anak saya makan di satu restoran, satu orang tu turunkan isterinya sama anaknya. Jadi bila dah siap semua makanan, bapaknya masih pusing-pusing cari parking. Bila anaknya nak mula makan, apa katanya maknya? Jangan dia, tunggu ayah turun dulu. Bila ayah turun dengan keluarga dia, anak yang 5 tahun tak salah tadikah, baca doa yang dibaca, dia angkat tangan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, sapu muka, amin. Ini bid'ah. Pernah tengok filem Kristian ataupun Yahudi, sebelum makan apa dibuat? Ditafakkur, amin. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, jadilah kaum tu. Persoalannya, ada satu hadis Bukhari, kata Rasulullah, rumah yang tak dimasuki syaitan, bila nak masuk beri salam atau baca doa. Kedua, bila makan baca bismillah. Disebut bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Dan seorang sahabat makan di depan Rasulullah SAW. Oleh kerana Rasulullah SAW datang kemudian, dia sedang makan. Bila Rasulullah SAW duduk sebelahnya, dia baca, dia lupa baca bismillah. Dia baca bismillah ala awalihi wa akhirih. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ni, syaitan tidak dapat menerima makanan yang dibaca bismillah, maka termuntah. Kita tak nampak, tapi Rasulullah nampak. Maka Ibn Hajar mengatakan, setiap makanan yang dibaca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah, maka syaitan tak boleh cuit. Kenapa kita nak gunakan Allahumma barik lana? Bermakna kita matikan sunnah. Apa hukum matikan sunnah? Kita ansarul sunnah. Maka kita dalam sekecil benda pun kita terpaksa ikut sunnah. Ada satu pemakaran Rasulullah SAW. Cara pemakaran Rasulullah SAW ini bukan masalah kecil, masalah besar. Sampai cara pemakanan dan Islam itu, sebab Islam mengatakan al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan agama kamu. Kesempurnaannya cara makan. Hingga kata Abu Hurairah, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta al-khira'ah. Rasulullah SAW mengajarkan kami segala-galanya, tak ada yang tinggal. Hatta buang air besar dan buang air kecil, dia ajar. Agama lain tak ada ni. Tapi agama kita, agama Islam cukup. Jadi di antaranya perjamuan. Apakah Rasulullah SAW ada buat perjamuan untuk orang mati? Sama ada mati hari ini, besok, selepas. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Ini kaedah yang kita pakai. Kalau perbuatan ini bagus, para sahabat dah berlumba-lumba buat, tapi tak ada satu hadis. Kalau ada para sahabat lumba-lumba buat jadi hadis yang masyhur, tak ada langsung hadisnya. Yang dilarang ada. Jadi kalau apa tu kenduri, ya kenduri, kalau bukan untuk kerana orang mati, silakan. Tapi kerana orang mati, itu dilarang oleh Imam Syafi'i sebagai hujah-hujahnya yang kita akan lihat. Kenduri arwah dicampur kenduri arwah. Tadi kenduri, sekarang kenduri arwah menurut Kamus Dewan ialah kenduri untuk memperingati, mendoakan orang yang telah meninggal. Lazimnya dikatakan kenduri arwah iaitu majlis yang diadakan pada hari biasanya ya, yang ketiga ataupun hari pertama tu, yang ke-7, ke-40 dan ke-100 hari selepas kematian seseorang. Lihat dalam Kamus Dewan. Okey. Kenduri arwah pada masa ini lebih dikenali dengan majlis berkumpul beramai-ramai, amal jama'i kata mereka, yang ada kalanya dijamu orang-orang yang diundang dengan hidangan atau juadah makanan di rumah si mati, sedangkan tidak ada dalilnya sama sekali. Kebiasaannya diadakan upacara sama ada pada hari kematian, di hari kedua, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100 ataupun ulang tahun, dikatakan hari hol, setahun dan lebih dari itu, seperti melakukan kenduri ulang tahun kematian, hari hol. Bagi mereka yang fanatik kepada amalan dan kepercayaan tradisi yang asalnya dari agama Hindu, saya akan buktikan bahawa ini daripada agama Hindu. Amalan ini bukan sahaja merupakan amalan yang bid'ah, tetapi yang dikhawatirkan ia boleh membawa kepada kesyirikan kerana bertasyabuh, menyerupai atau meniru amalan kaum musyrikin. Ada juga yang sangat patuh berpegang dengan wasiat si mati.
Ya, seperti maknya mengatakan, ini peruntukan kalau aku mati buatlah kenduri. Jangan diamalkan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Jangan taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Ini maksiat. Jadi duit itu lebih baik sedekahkan daripada buat kenduri yang bukan-bukan ni. Kemudian menganggapnya sebagai suatu kemestian yang wajib ditunaikan. Disangkanya kebaikan atau amalan itu dituntut oleh syarak. Sedangkan semuanya itu dan apa pun temahnya, ia hanyalah amalan dan kepercayaan yang bertaklid buta kepada kepercayaan adat tradisi agama Majusi, warisan turun-temurun atau kepercayaan orang-orang dahulu kala yang tidak mengenali agama, belum menganut agama Islam, belum berpegang dengan syariat Islamiah dan tidak mengetahui manhaj salafus saleh yang sebenar dalam bermuamalah dan berakidah. Jadi yang menjadi rintangan untuk kita menghalang, mereka mengatakan apa dia? Kan bapa engkau dulu buat, datuk engkau buat, datuk engkau buat. Itu satu. Kedua, kan orang ramai buat. Kalau kita tak buat macam mana? Kita tak berjamaah. Dan macam-macam lah alasan. Alasan orang bodoh dari dulu sampai sekarang sama saja. Dalam zaman Rasulullah SAW, orang bodoh itu orang jahiliah lah. Bila Rasulullah SAW bertanya, kenapa engkau buat ni? Kenapa aku tak buat? Mak bapak aku dulu buat. Ini dirakam di dalam Al-Quran cerita ni. Cuba kita terus kepada ayat-ayat yang ada di halaman seterusnya. Ayo ikhwan. Contohnya di halaman 24. Allah telah berfirman tentang sifat dan ciri-ciri mereka yang bertaklid buta kepada nenek moyang. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Ini kan berlaku dalam masyarakat kita. Apa maksudnya? Dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang yang nak buat bid'ah ni, ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, ataupun diturunkan oleh Allah, yakni sunnah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga sekalipun nenek moyang mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang perkara-perkara dan tidak pula mendapat petunjuk ataupun hidayah dari Allah SWT? Apakah kita nak ikut mak bapak kita yang tak pernah belajar ataupun yang tidak tahu hal ni? Syarat ibadah dua, ikhwan. Satu, ikhlas. Kedua, ittiba Rasulullah SAW. Bila syarat ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i melalui ayat surah Al-Kahfi yang terakhir tu, kata Imam Syafi'i, perkataan manusia siapapun boleh diterima dan ditolak. Apabila tunjuk kubur Rasulullah SAW, tidak boleh ditolak perkataan sahibu hadal makam. Jadi jangan ditolak. Dan sahibu hadal makam yang dibawanya dua, satu firman Allah dan satu sabdanya. Kedua-dua wahyu, kerana Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap kosong, yang cakap adalah wahyu, sama ada berbentuk Al-Quran ataupun sabdanya. Itu dua-dua wahyu. Okey. Dan apabila orang tu ingin melakukan keburukan, bid'ah dan sebagainya, bila dia ada fanatik buta, taklid buta, fanatik buta, dia bawa alasan. Alasannya sama, saya katakan, orang bodoh dulu dengan orang bodoh sekarang ni walaupun zaman teknologi tetap sama. Sebab Quran mengatakan, lihat di halaman 25 di bawah tu, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarana biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun. Apa maksudnya? Dan apabila mereka melakukan sesuatu perbuatan yang keji seperti sekarang tahlilan tu, mereka berkata, kami dapati datuk nenek kami mengerjakannya dan Allah memerintahkan kami mengerjakannya. Bila saya tanya, bila Allah suruh memerintahkannya? Saya tanya kat ustaz-ustaz kat masjid, semua mengatakan boleh.
Ustaz-ustaz tu biasanya kan ada Quran, ada hadis. Lihat, dalilnya bukan kala Allah, bukan kala Rasul, tapi kala ustaz-ustaz, kala ustazah, kiai. Saya katakan tadi kan, perkataan manusia boleh diterima dan ditolak kecuali perkataan Rasulullah. Ibn Abbas pernah didatangi oleh seorang lelaki. Dia bertanya tentang satu persoalan. Maka Ibn Abbas menjawab dengan sabda Rasulullah SAW. Laki-laki ini menolak dengan perkataan qala Abu Bakar wa Umar. Apa kata Ibn Abbas? Celaka kamu, aku takuti diturunkan hujan batu. Aku berkata qala Rasulullah, engkau tepih dia dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Jadi bila ayat Quran, hadis berkata, kita jangan tepis dengan perkataan ustaz-ustaz tu. Sebab kita bukan disuruh ikut ustaz. Ya, kita kena ikut ustaz kalau ustaz tu ada hujah. Tapi tentang tahlilan tak ada hujah. Hujahnya adalah syubhat. Apa dia? Apa salahnya saya baca Al-Quran? Okey, engkau boleh baca Al-Quran. Tetapi Allah mengajar cara kita ada disiplin, kan saya katakan tadi, cara baca Al-Quran. Jelas di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibaca, hendaklah kamu dengar dan diam supaya kamu dapat rahmat. Tetapi kalau dalam ramai-ramai baca, siapa dengar? Bunyinya macam apa? Macam tebuan, ya. Dan zaman sekarang lagi kebanyakan orang muda tak tahu baca Al-Quran. Sampai satu budak tu, saya tanya, entah semalam tak hadir kenapa? Kita di Jalan Yunus hari Khamis, bapa saya paksa jadi wakil baca Yasin. Saya tanya, engkau alif bata pun tak kenal, macam mana baca? Pegang tak pegang? Orang komak kami, saya komak kami lah. Penipu engkau lah. Sebab dia tak tahu baca Quran langsung, tapi kena pergi juga. Tapi merungut. Ikhlas tak? Dia tak ikhlas. Malu lagi dia sebab tak tahu baca. Tapi oleh kerana semua baca, ada peluang lah dia. Kalau seorang-seorang baca, dia fail. Dia tak akan datang. Oleh kerana ada harapan dia boleh menipu apa dia. Orang baca aku kumat kami, ya. Lihat. Dia orang muda sebayanta. Ya. Okey, kita teruskan dulu. Katakanlah, ya, sesungguhnya Allah tidak sekali-sekali menyuruh mengerjakan perbuatan keji. Patutkah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Kalau tak tahu, cakaplah tak tahu. Imam Ahmad ditanyakan 12-13 soalan. Apa kata Imam Ahmad? Allahu alam, Allahu alam, Allahu alam. Ketua rombongan bertanya, ya Aba Abdullah, apa aku nak jawab kepada kaum-kaumku bila aku balik ke kampung? Kata Aba Abdurrahman, Imam Ahmad, kirimkan salamku kepada mereka. Katakan, Aba Abdullah mengatakan Allahu alam. Maka sini kalau saya tak boleh jawab, Rosman boleh jawab. Apa jawabannya? Allahu a'lam. Faizal boleh jawab, Faizal, pakai Allahu a'lam. Jangan pandai-pandai jawab. Ini katakan kepada ustaz, ustaz mengatakan boleh. Kenapa? Tuan Mufti buat. Di masjid semua buat. Saya katakan kepada antum, terus terang saya katakan, antum nak cari bid'ah, di panggung wayang tak ada bid'ah, di bar tak ada bid'ah, di kasino tak ada bid'ah. Tapi di mana ada bid'ah? Tolong jawab. Cukup bid'ah boleh dicari dalam masjid. Bila keadaan seperti ini, kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawazish. Di antara hadis ni, kalau khutbatul hajah riwayat Muslim, kata Rasulullah kepada para sahabat, jika kamu hidup panjang umur selepasku, kamu akan lihat pertelingkahan, ikhtilaf yang banyak. Ketiga itu, apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dan kau pegang sunatku dan sunat khulafa ar-rasyidin. Bukan pegang saja, addu 'alaiha bin nawaziz, gigit dengan gigi geraham. Di mana gigi geraham? Daripada taring ke belakang, itu bahasa Arab. Jadi siapa sekarang nak gigit? Antum lah. Malah di hadis yang lain, pegang seperti pegang bara. Pegang sunnah tu, pegang seperti pegang bara. Bayangkanlah kalau bara dipegang. Kata Rasulullah SAW, biar bara tu hapus, tetapi arangnya masih ada. Subhanallah. Ini akhir zaman, ya ikhwan. Tapi kalau untuk mendekatkan sunnah, pakai sunnah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu adalah Quran dan sunnah.
Dikuatkan wal mau'izatul hasanah, juga dengan sunnah. Jangan dengan fatwa yang antum tak tahu. Anda katakan antum bukan mufti, antum talibul ilm. Jangan berfatwa sembarangan. Jadi kalau kita dah ada hujah, kita ada kitab, sekurang-kurangnya pinjamkan dengan mak kita. Kita underline yang highlight yang penting-penting. Mungkin dia akan lihat di situ. Jadi di antara alasan orang-orang di luar bila diajak supaya tinggalkan benda bid'ah mungkarah ni, kata Imam Syafi'i, nanti sila baca bid'ah mungkarah ataupun bid'ah muharramah, mereka akan mengatakan bapak kita buat dulu, datuk kita buat, takkan datuk kita sesat. Kalau datuk kita dah buat, kita minta pengampunan untuk datuk dan nenek kita ataupun mak bapak kita, ya kan? Pengampunan untuk mak bapak kita, ya ikhwan, ini ingat betul-betul. Pengampunan untuk mak bapak kita Allah terima walaupun mereka masih hidup. Dua hadis Muslim saya nak bawa. Diceritakan dalam hadis Muslim, ibu bapa tiba-tiba dimasukkan ke syurga oleh Allah. Terperanjat dia. Malaikat mengatakan kepadanya, li istighfari waladika laka. Engkau masuk syurga ni walaupun anak engkau belum masuk syurga, kerana pengampunan anak-anak engkau untuk engkau. Begitu juga sebahagian di padang mahsyar. Di padang mahsyar akan diperlihatkan, subhanallah, pahala yang begitu banyak diberikan kepada kedua orang tua ni. Apa sebabnya? Pengampunan yang diminta oleh anak-anak untuk mak bapaknya. Bukankah dalam Al-Quran disuruh kita membaca, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua mak bapakku, yang mana mereka sudah bersusah payah memelihara aku semasa aku kecil. Dan bila mati anak Adam, 3. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Tidak disuruh melakukan sebagaimana yang dilakukan sekarang. Doa kita, doa di sini, Ibn Hajar, sekali lagi saya pinjam fatwanya, kata Ibn Hajar, begitu juga Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, doa di sini ibadah. Jadi apa saja ibadah anak yang soleh sampai kepada mak bapaknya, walaupun dia tak pernah niatkan untuk mak bapaknya. Antum datang ke kuliah seperti ini, pahalanya besar. Mak bapak kita tidak dikurangkan dapat pahala sebagaimana antum dapat. Ini hadis. Ini hadis. Jadi kata Nabi, ramaikanlah anak, kerana 2, supaya mendoakan antum bila antum mati. Kedua, Nabi berbangga dengan anak yang banyak. Itu sebab disuruh anak banyak, anak ramai. Tapi Yahudi menyuruh kita anak sedikit ke? Singapura dulu tu enough, 2 cukup. Tapi sekarang masalah Singapura, kekurangan orang muda. Kalau perang tak ada orang nak perang, orang tua mana nak pergi perang. Jadi Hongki itu orang Hong Kong dibeli jadi warga negara dia, Singapura. Ini satu kenyataan, kenapa kita nak sembunyikan? Dan budaya orang Hong Kong dengan orang Singapura tak sama. Orang Singapura dilatih bersih, orang Hong Kong dilatih pengotor, bergaduh dengan jiran. Jadi Singapura pun masalah sekarang bila dimasukkan orang Hong Kong begitu banyak. Bila Hong Kong nak diambil semula oleh tanah besar China, maka banyak orang kaya-kaya mereka berlari ke Singapura. Kita keluar tajuk sedikit masalah. Jadi ala kulli hal ikhwan, kita jagalah mak bapak kita. Bukan membuat bid'ah untuk mak bapak kita. Anak yang soleh, apa arti anak yang soleh? Amal soleh kata Imam Syafi'i, amal yang tak ada bid'ah di dalamnya. Tapi bila mak bapak kita mati hari tu juga, malam tu juga kita buat bid'ah. Ini anak yang soleh ke anak yang apa? Allahu Akbar. Al-bid'atu ahabba ila iblis. Bid'ah itu sangat dicintai oleh iblis. Abghadul umur ila Allah al-bid'ah. Benda yang paling Allah benci adalah bid'ah. Jadi kita buat sunnah. Apa dia? Kita doakan. Tak payahlah buat tahlilan, yasinan. Boleh kita buat seperti itu? Satu cabaran ya. Kalau berani, bermakna antum memang pegang sunnah, pegang dan gigit. Kalau tidak, tak apalah, kita ikut saja. Bagaimana? Makanya sampaikan dari sekarang. Sampai sekarang ada buku ni, insya-Allah tolong mereka, sampaikan kepada mereka. Makanya perlu ada buku. Okey, apa alasan mereka seterusnya? Halaman 26 ni saya belum baca tadi ya. Apabila para nabi atau para rasul, orang-orang saleh mengajak kaumnya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul
qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Tadi la ya'qilun, tidak berakal. Ini la ya'lamun. Dan apabila dikatakan atau diajak, kepada mereka, marilah menurut kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran, dan kepada Rasulnya, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati datuk nenek kami mengerjakan. Adakah sekalipun datuk nenek mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat hidayah petunjuk? Ini cabaran bagi kita. Allah cabar kita. Anda nak ikut juga, anda nak ikut Allah ke nak ikut Rasulnya, ataupun nak ikut orang bodoh ni? Boleh gunakan kalimah bodoh? Tak boleh. Kalimah jahil. Jahil tu bodoh lah. Bodoh tu jahil. Saya ada orang SMS, Ustaz, bahasa bodoh ni tak boleh. Okey, anda suruh anda gunakan bahasa Melayu. Anda gunakan bahasa Melayu. Jahil tu bodoh, betul. Kalau bahasa Jawa apa dia? Goblok ya. Bahasa orang muda dah marah biul, bahlul. Tapi kita tak gunakan tu. Bodoh cukuplah. Lembut juga ya bahasa bodoh ni. Allahu Akbar. Okey. Ayat seterusnya. Peringatan seperti ini diulang-ulang dalam Al-Quran bagi kita supaya kita berjaga-jaga, jangan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang negatif ni daripada masyarakat yang ada. Dan yang paling jelas, ada satu ayat, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Ayat ini lebih jelas. Jika kamu taati kehendak kebanyakan orang-orang yang di permukaan bumi ini, mereka akan sesatkan kamu di jalan Allah. Itu firman Allah. Okey, di sini mereka beralasan bila kita katakan jangan buat ni, tinggalkan. Mereka menjawab, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Nabi dilawan seperti ini, apalagi kita ya. Nabi, Rasul mengatakan kepada kaumnya, dilawan dengan ni. Apalagi kita. Apa katanya? Mereka menjawab, bahkan kami dapati datuk nenek kami berbuat demikian. Alasannya bukan Quran, bukan hadis. Datuk nenek kita buat kan, alah lupakan dah tu. Rasulullah hari tu apa katanya? Jadi datuk nenek kita tengok turun-temurun 500 tahun dulu dah buat. Begitu juga Allah menceritakan, qalu wajadna aba'ana laha 'abidun. Mereka menjawab, kami dapati datuk nenek kami selalu melakukan ibadah seperti itu. Apa tu ibadah? Doa. Mereka kan berkata, tahlilan ni Ustaz kan baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Tahlilan ini kan berzikir. Ya, berzikir. Tahlilan ini kan berdoa. Okey. Pernah tak Rasulullah SAW bila ada kematian buat cara jama'i? Jom pergi masjid ramai-ramai. Jom pergi rumah aku. Tak pernah. Atau jom kita pergi rumah si mati, kita baca Quran, baca itu, baca ni. Rasulullah SAW tak pernah buat. Sahabat tak pernah buat. Tabi'in tak pernah buat. Tetapi puncanya di antaranya, kenal Profesor Dr. Sulaimanuddin ya. Kami akan lanjutkan buat kajian tentang bagaimana tahlilan ni, baca kenduri arwah ni berlaku di negeri kita. Kami dapati dalam buku-buku yang kami lihat, buku rujukan kami, lebih kurang 5 atau 600 tahun dulu, datuk nenek kita beragama Hindu, kacukan Buddha atau Hindu, yang datang ke negeri kita untuk membawa dakwah Islamiah. Itu bukan pakannya. 2 gulungan. Satu gulungan businessman daripada India dan daripada Yaman, dan satu lagi orang-orang sufi. Orang sufi ni perancang Yahudi kan, untuk dihancurkan. Jadi mereka datang ke negeri kita menyampaikan apa yang ada, dan di antaranya dipanggil oleh raja. Maka disampaikan Islam kepada raja. Raja tertarik dengan Islam ni. Bila raja masuk Islam, maka rakyat pun masuk Islam. Itu keluar biasaannya ya. Tetapi bila ada kematian, raja dengan rakyat mengadakan memperingati si mati, tanda sayang. Maka majlis apa dikatakan di situ? Majlis tangisan. Majlis tangisan. Jadi pendakwa-pendakwa yang datang ke negeri kita ni, dia businessman sambil dia bisnes sambil dia berdakwah. Sufi kerjanya zikir-zikir, ajak orang zikir, bukan banyak ilmu. Orang sufi tak suka belajar, suka berzikir. Majlis tangisan, majlis mentera-mentera, baca kitab-kitab yang dikatakan kitab Buddha ataupun kitab Hindu ni, ditukar kepada baca Al-Quran.
Di antaranya diterimanya Yasin lah. Sebab fadilat Yasin tu hadis-hadis palsunya dah banyak kan. Jadi mereka tidak tahu bahawa tentang fadilat Yasin ni, hadis palsu dalam buku ni nanti ada. Mereka jadikan hari itu ditukar baca Yasin, kemudian zikir-zikir dan doa-doa. Masalahnya ini kan cara berjamaah. Jadi perbuatan seperti ini dikatakan oleh Imam Syafi'i bid'ah yang mungkarah. Sepatutnya kita ubah sekarang ni. Takkanlah dari dulu 500-600 tahun dulu kita tadika, sekarang kita masih nak tadika. Sekarang patutnya kita dah PhD. Bagaimana persoalan ni dah selesai. Tapi tak selesai juga. Kenapa tak mau selesai? Ustaz-ustaz tak mau selesaikan. Kalau dah nak diselesaikan oleh ustaz-ustaz banyak kehilangan. Habuan hilang. Apa habuannya? Duit. Apa habuannya? Pengikut. Apa habuannya? Mungkin jawatan. Kalau anda bekerja di Jabatan Agama, anda katakan tahlil itu haram, anda kena buang saya. Sebab buku tahlilan diharamkan oleh mereka. Takut sangat mereka ini terbongkar. Okey, kita langkah saja ikhwan. Yang lain manuskripnya antum boleh baca. Ada ayat yang saya baca tadi di halaman 30, kita boleh lihat. Ada waktu sedikit, nanti kita buat soal jawab. Ini sebagai mukadimah. Di halaman 30 di bawah, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Apa makna ayat ni? Dan jika kamu, siapa saja, tak kira lah ustaz, antum, mufti dan sebagainya, mentaati kebanyakan orang-orang yang di permukaan bumi, ini yang bijak ni, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Sebab prasangka dalam bahasa Arab dhan, kalau tidak punya hujah Quran hadis, itu buruk sangka. Quran mengatakan yadhunnuna billahi ghairal haq dhannal jahiliyah. Mereka itu berburuk sangka terhadap Allah sebab mereka bercakap tanpa ilmu. Yadhunnuna billahi ghairal haq, berburuk sangka terhadap Allah tanpa pegangan yang hak, ini Quran hadis, dan al-jahiliyah. Itulah sangka-sangka mengikut sebagaimana sangka-sangka jahiliyah. Jangan ikut ni. Dan Allah mengatakan dalam Quran, inna ba'da dhanni ithmun, sebahagian daripada sangka-sangka ini bawa pada dosa. Sangka-sangka dimaksudkan terhadap agama. Agama tidak boleh sangka-sangka, sebab al-halal bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas, maka kita tak boleh pakai sangka-sangka. Oh, menurut saya ni mungkin ini sunnah. Tak boleh lah. Kita katakan mana dalilnya. Kalau ada dalil, kita katakan sunnah. Sebab diminta qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, berilah hujahnya, dalilnya jika kamu katakan itu benar. Kalau tidak, kita tak boleh pakai. Okey, ini sebagai mukadimah. Jadi boleh dibawa sebagai tambahan, ya, sebagai tip. Selagi bid'ah tahlilan ni tak hapus, kita kena bersuara. Sebab Nabi mengatakan apabila kamu lihat kemungkaran, adalah hubungan dengan kemampuan kamu. Kemampuan adalah ilmu. Ya, kalau ada ilmu, kita bercakap. Jangan hanya kita diam. Sebab yang diam ini kata Rasulullah SAW, adhaful iman, dalam hadis Muslim ni. Kita jangan ambil yang ketiga, adhaful iman. Jadi kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Nampaknya tak ada soalan ya? Ada soalan? Ya, mana tulisan, kertas? Ada kertas, biasa mereka nak tulis. Muslimah terutamanya kalau boleh ditulis. Satu orang depan saya ni baca. Sebab ada mengatakan ustaz pilih yang boleh jawab. Tak boleh jawab, ustaz ketepikan. Tak ada. Bacalah. Ya, siapa nak baca? Ya, orang muda datang sini baca. Ya. Tak apa, bangun sini. Apa salahnya sekali-sekali? Besok sahabat kenal hantar ke depan, insyaAllah. Bismillah. Baca dengan kuat. Ni termasuk soalan. Siapa nak soal, tulis sekarang ya. Berikan kepada sahabat ni. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Adakah fahaman sifat 20 sama dengan ahli sunnah wal jamaah? Bila timbulnya fahaman sifat 20? Sifat 20 ni
Antaranya dimunculkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, tetapi tak sampai 20 sifat. Tetapi dikembangkan oleh Imam Al-Maturidi sampai 20 sifat. Dalam kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah, sebenarnya Imam Abu Hasan Asy'ari sudah meninggalkan, dikatakan sifat 20 ni yang lebih terkenal dengan akidah Asy'ariyah. Tapi Imam Abu Hasan Asy'ari sebelum meninggalkan akidah sifat 20 yang dikatakan Mu'tazilah. Mu'tazilah artinya golongan yang menimbang agama dengan akal. Tak sesuai dengan akal tak diterima, sesuai dengan akal diterima. Itu Mu'tazilah. Jadi pada mulanya Imam Abu Hasan Asy'ari berakidah menganut pahaman Mu'tazilah. Ya, kerana bapa tirinya sejak di umur 7 tahun sampai 40 tahun dipelihara oleh tokoh Mu'tazilah. Umur 40 tahun dia bertobat. Allah beri hidayah, dia bertobat. Dan cara dia bertobat di antaranya diisytiharkan di atas mimbar masjid. Kita tak ada media pada masa itu kecuali masjid. Yang datang ke masjid ribuan. Maka di atas masjid Imam Abu Hasan Asy'ari tanggalkan bajunya, yang dikatakan mislah. Bila ditinggalkan, dikatakan saya tanggalkan akidah Mu'tazilah sebagaimana aku tanggalkan bajuku. Tetapi bertahun-tahun pahamannya sudah menular ke mana-mana untuk dihapuskan, tak seperti sekarang. Sekarang kita ada sistem yang canggih, internet, media yang canggih, tapi dulu tak ada. Jadi kebanyakan mereka, terutama orang sufi, senang dengan sifat 20 ni. Sebab sifat 20 ni boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang bermacam-macam. Akal, contohnya wujud. Lihat, wujud. Sifat pertama wujud. Wujud ni dari dulu sampai sekarang tafsirannya tak pernah habis. Kata orang Melayu tak pernah game, ataupun kata orang sekarang tak game. Masih dibincang. Dari wujud ni maka timbul berbagai-bagai ideologi pahaman, antaranya wahdatul wujud, wahdah. Lihat, membingungkan. Yang penting Imam Abu Hasan Asy'ari bertobat daripada akidah ni. 3 buku jadi rujukan kalau anda ingin membuktikan. Pertama, Al-Ibana an Usulid Diyanah. Orang-orang bid'ah mengatakan Al-Ibana an Usulid Diyanah itu ditulis oleh orang-orang Wahabi. Jadi orang Wahabi mana yang menulis? Beritahu kepada kami. Maka katanya buku ini tidak boleh dipakai. Hatta kita tengok ya, antaranya boleh saya sebut namanya, Zamihan misalnya. Dia di antara yang mengatakan bahawa Al-Ibana an Usulid Diyanah ditulis oleh orang Wahabi. Abu Syakib di antaranya. Siapa nama dia? Abu Syafiq. Dia mengatakan orang Wahabi. Wahabi mana? Saya minta beri. Saya dipanggil oleh satu jabatan, ada 5 panel. Depan saya 5 panel. Alhamdulillah, Allah tolong kita, Allah tolong saya bawa Quran hadis. Sehingga satu orang mengatakan, Ustaz hafal Quran ke? Jadi dia mengatakan, bila Ustaz tukar akidah, bila Ustaz tukar mazhab, anda tanya, yang masuk anda akidah apa? Akidah kami akidah Asy'ariyah. Akidah Ustaz akidah apa? Anda katakan ahli sunnah wal jamaah. Jika ahli sunnah wal jamaah, Asy'ari ahli sunnah wal jamaah. Okey, ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah dijelaskan oleh Syahrastani Al-Baghdadi, bukan Baghdadi yang ada di Iraq lah. Bukan. Dia mengatakan bahawa termasuk 72 neraka. Dan banyak lagi. Ada Ibn Qayyim belum berkatakan tentang firaq ni. Ya, Salam mengatakan seperti itu. Mu'tazilah termasuk 72 neraka. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari bari, berlepas tangan daripada akidah Mu'tazilah. Maka akidah dia akidah sebagaimana dalam Ibana al-Usulid Diyanah, akidah uluhiyah, rububiyah, semua sifat. Buktinya lagi dalam makalat Islamiyin yang 2 jilid. Buku-buku ni jangan risau, saya simpan buku tu. Yang ketiga, buku ulama. 3 buku ni menunjukkan bahawa akidah Imam Abu Hasan Asy'ari bukan akidah sifat 20. Akidah dia adalah akidatus salaf, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi akidah sifat 20 ni sudah ditinggalkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, tapi kita tidak dapat maklumat ni. Dan akidah ini sangat disenangi oleh orang sufi. Dan negeri kita presennya orang-orang Islam kebanyakannya kalau tak sufi pun pro kepada sufi. Dia akan mempertahankan sufi sampai bila-bila. Jadi sufilah yang mengembangkan antaranya akidah sifat 20. Sufi yang mengembangkannya. Jadi tak perlulah kita sibuk-sibuk dengan akidah sifat 20. Okey, siapa yang dah tamat belajar sifat 20 ni angkat tangan? Semua dah belajar sifat 20. Siapa yang tamat? Mungkin orang tua ni 50-50. Mana boleh 50-50 ya Syekh? Tak sampai habis. Tak akan habis.
Primary school, okey, sifat 20. Secondary school, sifat 20. College, sifat 20. Universiti, sifat 20. PhD pun sifat 20. Bila nak tamat? Betul kan? Cuba tengok kat library buku-buku. Ambil PhD dibincang sifat 20. Kalau dulu saya masa mengaji, bapak saya suruh hafal wujud kidam dengan lagu dia lah. Kalau tak hafal, pengarutan dia. Seminggu sekali dia suruh baca dengan nyanyinya lah. Quran kadang-kadang tak hafal tau, tapi sifat 20 dia hafal. Maksud saya berapa Quran yang mudah-mudah tak hafal, tapi sifat 20 boleh hafal. Sifat 20 sihat wajib bagi mereka. Ada sifat mustahil 20 lagi, nak kena hafal lagi. Ada sifat yang harus 20 kena hafal lagi. Berapa banyak? 60 kena sifat yang kena. Bagi kita sifat yang sempurna, yang tidak menyerupai sifat makhluknya, yang sesuai dengan keberadaan Allah, itulah sifat Allah. Sifat yang paling sempurna, yang paling agung, yang tidak menyerupai sifat siapapun makhluknya. Siapa makhluk tak menyerupai, sesuai dengan kebesaran Allah, itu sifat Allah. Kenapa Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tiada yang serupa dengannya siapa pun makhluk. Lam yakun lahu kufuwan ahad, tak ada yang sekufur dengannya. Ada habis cerita, ya kan? Wala tadribu lillahil amthal, jangan misalkan Allah dengan makhluknya. Itu yang kita harapkan kita faham yang ini. Jadi sifat 20 ni bukan kita kecam, bukan kita tak suka. Kita suka, tetapi oleh kerana tak ada, ambil yang ada lah. Dalam Quran, dalam hadis, dalam athar sahabat tidak pernah mengatakan antum kalau tak hafal sifat 20 masuk neraka. Ini pahaman orang yang mengatakan akidah sifat 20. Tak hafal, tak tahu masuk neraka. Bila ada hadis seperti itu? Itu masalahnya. Bila ada fatwa daripada ulama-ulama salaf seperti itu? Tak ada. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dia tak bermazhab Asy'ariyah, macam mana pula? Sebab katanya kalau tak bermazhab Asy'ariyah bukan ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah, jamaahnya siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dulu. Sebab katanya alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Jadi sifat 20 ni kalau kita nak pelajari, makin lama makin tak faham. Sebab itu falsafah. Tujuan Imam Abu Asy'ari dan Imam Al-Maturidi menulis sifat 20 untuk melawan ahli-ahli falsafah yang baru masuk Islam. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, mereka menulis falsafah kerana ingin melawan orang-orang falsafah. Falsafah ni adalah boleh dibincangkan oleh orang-orang yang genius, intellectual, genius. Kita orang awam, tak sesuai untuk kita. Makanya kita sampai sekarang tak faham wujud, kidam. Bila dijelaskan apa itu wujud, kita tak faham. Makin lama kita faham. Itu falsafah sebenarnya, ya. Dan kita tak perlu falsafah, cukuplah Quran dan hadis. Kalau Quran hadis sudah terang. Teruskan soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terangkan hukum kasidah dan majlis lawat dan bagaimana untuk terangkan kepada masyarakat? Iya, barakallahu fiik. Kasidah sebenarnya muzik dan lagunya orang-orang sufi. Ulang lagi sekali. Kasidah adalah muzik atau nyanyian orang-orang sufi. Itu kasidah. Ibn Qayyim menulis satu buku, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Senandung Syaitan. Imam Syafi'i, saya sudah tulis satu buku tentang muzik dan lagu. Subhanallah, saya ingat tak sampai 6 bulan buku tu habis. Dan saya nak buat ulang cetak. Pada masa itu komputer saya kena peti, dalamnya semua habis. Di antaranya manuskrip tu saya tak keluarkan, jadi hilang di situ. Jadi saya kena tulis semula, itu masalahnya. Type semula. Jadi waktu saya mungkin kesuntukan, saya akan tulis. Dan saya ada ceramah dalam YouTube, Rasul Dahri tulis di situ, atau URD Rasul Dahri, nyanyian dan lagu. Saya bawa hujah Quran hadis. Malah ditulis baru kat skrin tu kita boleh tengok hujah-hujahnya. Kami tulis. Kalau Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi mengharamkan lagu dan muzik. Gurunya Imam Syafi'i seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, anak-anak murid Imam Syafi'i seperti Rabi' bin Sulaiman dan sebagainya, dan ramai lagi sejumlah. Cuma ada mengatakan Ibn Hazm Al-Zahiri, ulama Zahir, dia saja di antara ulama-ulama yang menghalalkan lagu dan muzik.
kerana dia duduk di Eropah begitu lama. Eropah kaya dengan seni muzik, maka dia seorang mengatakan boleh muzik dan lagu dengan tujuan dakwah. Tapi Rasulullah SAW pernah tak berdakwah dengan lagu dan muzik? Sedangkan muzik sudah ada sebelum zaman Isa. Kenapa Rasulullah SAW daripada dulu, daripada Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, daripada Nuh sampai kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul, tidak ada cara berdakwah pakai muzik dan lagu? Yang ada, saya baca, muzik dan lagu itu dicipta oleh orang Greek atau Yunan. Orang Greek ni kaya dengan falsafah. Di antara falsafahnya, falsafah metafizik. Falsafah metafizik, falsafah mencari Tuhan dan mengajak kita menyembah Tuhan yang dikarang oleh ahli falsafah Greek. Tapi orang susah nak faham kerana dia falsafah, bercakap cara falsafah. Dan orang tak datang dalam dakwanya. Untuk datang, diciptanya muzik. Diciptanya lagu. Dengan muzik dan lagu, maka datanglah orang dengan apa. Tapi bila difalsafahkan agama, mereka lari. Akhirnya lakonan. Jadi orang pertama mencipta lagu dan muzik dan lakonan adalah orang Greek. Ini semua digunakan oleh mereka untuk berdakwah. Kemudian dihidupkan oleh Nasrani. Kemudian Nasrani dipanggilnya pemuzik-pemuzik yang disukai oleh orang-orang muda. Maka satu lagu, dua lagu, maka padri bercakap. Orang Islam tidak kekeringan cara berdakwah, tetapi bila meniru cara dakwah orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi ni, sedangkan kita mesti ingat, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum, jadilah kaum tu. Akhirnya anak-anak lebih suka muzik daripada dakwah. Cuba ya anak-anak, berapa ratus ribu datang kerana suka ya anak-anak tu. Pakai apa tu, tengok, digelapkan ramai-ramai. Sama seperti konsertnya Michael Jackson. Sama, dia datang kerana hiburan. Cuma itu bentuknya diislamikan, dibentuk cara Islam. Tetapi yang sana memang kafir. Subhanallah. Michael Jackson sendiri jadi fed up tahu dengan apa? Dengan lagu ni. Akhirnya masuk Islam. Yahudi takut sebab apa? Yahudi tahu bahawa Michael Jackson simpan semua rahsia-rahsia tentang muzik ni, bahawa Yahudi Nasrani nak menghancurkan Islam dengan muzik. Maka sebelum ni dibunuhnya. Anda bayangkan Michael Jackson 4 jam 5 jam tak berhenti, tengok cara dia menari, tiba-tiba mati kena penyakit. Ya Syekh, orang pasal situ kalau tak ada bertenaga, energi, subhanallah, muda lagi dia mati. Dia katakan dia mati kerana itu dan ini. Nah, rasa dia diracun lah. Yahudi bunuh dia. Ya, cuba tengok ya, banyak album Michael Jackson di belakangnya adalah lambang Yahudi dan konspirasi Yahudi. Di antara yang terbaru sebelum dia mati, apa dia? Dia menari di atas papan catur. Papan catur. Kemudian di belakangnya asap keluar hantu. Asap tu Twin Tower yang ada ataupun yang ada kat New York tu yang diletupkan. Asap, dua asap. Ini semua adalah konspirasi Yahudi yang kita tak boleh baca, tapi Michael Jackson boleh baca. Dan banyak lagi, seperti Mata Satu. Akhir-akhirnya Michael Jackson dari tepi Mata Satu, siapa dia? Dajjal. Dan dalam hadis pengikut Dajjal paling ramai di akhir zaman nanti adalah Yahudi dan orang bid'ah. Kata Rasulullah SAW, pengikut Dajjal paling ramai di akhir zaman adalah Yahudi dan ahli bid'ah. Perasan tak muzik tu daripada mana? Daripada Yahudi. Muzik itu permainan Dajjal. Jadi kita pun tidak akan tinggalkan muzik. Ya, kalau kita terpaksa naik kapal terbang, sebelum take off, sebelum landing, ada muzik. Shopping center ada muzik. Itu tak kisah. Bukan kita yang ada separuh ustaz, saya kalau tak ada muzik, masa jam saya pening kepala, buka muzik. Patut buka Al-Quran. Makanya kata Ibn Qayyim, bila anda syok dengan muzik, anda tidak akan syok dengan Al-Quran. Khusyuk dengan muzik, tak akan khusyuk dengan Al-Quran. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tak jadikan satu manusia dua dalam hatinya.
Satu suka Allah dan satu suka muzik. Ima suka muzik, ima suka Allah. Okey, itu yang boleh saya jawab insya-Allah. Teruskan soalan. Bagaimanakah nak selesaikan masalah anak-anak yang bermusuhan dan bertelaga pendapat tentang Wahabi dan Tabligh? Bawa ke majlis ni, habis cerita. Itu boleh selesaikan. Kalau tak bawa ke majlis-majlis ilmu, terutama yang dipimpin oleh ulama salaf, dia tak akan selesai. Kenapa? Media yang dipimpin oleh ulama-ulama su, terutama golongan Ahbash yang sudah berkembang di Malaysia, Ahbash membocorkan rahsia yang dimasukkan Wahabi adalah Salafi. Orang-orang bid'ah tidak ada dalil untuk menentang Salafi. Orang Salafi dia punya senjata qati'ah. Tahu senjata qati'ah? Pemutus, seperti pedang yang paling tajam. Jadi mereka tidak boleh menghadapi senjata kita, sebab Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, Al-Quranu hujjatun lak aw alaik. Kata Nabi, Quran adalah hujjah untuk kamu menyerang dan menangkis. Bila Quran, mereka takut. Akhirnya janganlah berdialog dengan orang Wahabi ataupun orang Salafi, tuduh dia. Nanti bila orang dah tak suka, takut. Saya sedang menulis Wahabi yang sebenar. Saya tajuk bukunya Siapa Wahabi Sebenar, ataupun Inilah Wahabi yang Sebenar. Siapa dia? Muhammad Abdul Wahab Ar-Rustum. Saya mungkin dah 50% saya tulis, insya-Allah. Doakan saya dapat selesaikan. Ya. Jadi kalau kita katakan apa itu Wahabi, kalau dibincangkan 10 minit tak selesai. Waktu kita pun dah habis. Jadi insya-Allah satu masa kalau buku itu selesai, kita akan bincang siapa Wahabi sebenar. Jadi Wahabi dimasukkan oleh British, terutamanya penjajah ni, ataupun orang kufar yang menguasai media 100%. Digunakan media untuk menghentam Salafi. Media dikuasai 100% oleh Yahudi ataupun dikorupsi oleh Yahudi. Jadi bila mereka menguasai, digunakan ini untuk menghentam Salafi. Dan Allah mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tak akan redha kepada kamu kecuali kamu ikut mereka. Jadi bagaimana maksud ikut mereka? Hancurkan agama ni. Jadi agama ni hancur sekarang. Dakwah pakai Quran hadis, dakwah pakai muzik. Ya? Okey, satu lagi soalan, kita berhenti. Teruskan. Banyak lagi soalan, ada berapa? Subhanallah. Mana yang termampu? Okey, teruskan. Bismillah. Hari ini di Wan Utama ada event I Touch a Dog yang dianjurkan oleh seorang Muslim. Ramai orang Islam datang untuk memegang anjing untuk menghilangkan rasa takut dari anjing. Apa pendapat itu? Patut orang beriman takut kepada Allah. Dia takut dengan anjing. Apa kena ya? Bapa dia tak beriman. Supaya beriman pegang anjing. Pernah tak kata Nabi, kalau anda nak beriman pegang anjing, anda akan beriman. Anda nak bersaja orang berani pegang anjing. Bagi kami, dah bincang di sini, anjing tak najis. Kita takut anjing bukan tak kena gigit, tapi takut najisnya, betul kan? Anjing tu jinak sejinak-jinaknya. Kita pergi rumah, biasalah kawan-kawan kita yang Kristian ataupun kawan-kawan kita yang agama Hindu ataupun Buddha, sering ada anak ataupun piaraan dia anjing. Pernah saya pergi rumah seorang orang Hindu lah. Dia piara anjing memang cantik, dah baru diterima. Oleh kerana anjing itu tahu kita tak takut dengannya ataupun kita tak larikan diri, duduk dia lompat terus. Bila kita belai, Hindu tu macam kata orang Melayu, istighfar dia. Ayo you pegang anjing ke? Dia cakap dengan bininya, kenapa dia lepas anjing? Dia pada bini, saya cakap anjing ni kita boleh pegang. Dia cakap orang Melayu tak boleh pegang, tapi orang Islam boleh pegang. Bisa kan? Boleh pegang anjing, kenapa? Lihat di YouTube, satu muslimah yang pegang anjing kan, di belakangnya kandang babi, ditaruh di situ kapi dan sebagainya. Dan tempoh hari ada rombongan budak-budak sekolah, sekali dia jumpa anjing, dia main anjing, dipanggil oleh Jabatan Agama, suruh bertobat tau. Dikasihkan sisi satu pendoktrinan bahawa anjing itu najis. Ya Syekh, anjing tidak najis. Tidak najis. Apa kata Al-Aini bila mengambil perkataan Imam Bukhari, di masjid Rasulullah SAW kan banyak anjing. Di mana anjing kencing? Di tiang-tiang masjid. Tapi Rasulullah SAW tak pernah suruh siram. Satu orang Badui kencing di tiang masjid, Rasulullah SAW suruh siram. Mana satu yang lebih najis? Maka kata Al-Aini mengambil perkataan Imam Bukhari, dengan ini kata Imam Bukhari, anjing tak najis. Dan banyak lagi hujah-hujahnya. Ya, okey, satu lagi.
Ataupun kalau diberi 5 minit, saya habiskan. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cara terbaik menggunakan wang si mati? Disedekahkan, adakah pahalanya sampai kepada si mati? Iya. Wang si mati bukan si mati punya, para waris. Saya tak tahu ikut kuliah sini ke mana. Semalam ada orang, adik-beradik saya 5 orang ustaz. Mak saya meninggal, sekian-sekian hartanya. Semua lelaki-lelaki. Saya katakan senang, semua asabah bagi data. Tapi abang yang itu digunakan, dia punya authority. Kata abangnya, tak boleh, kita kasih masjid dulu, kita kasih ni, kasih ni. Anak katakan, kalau kasih masjid dulu, senarai asnam untuk dapat sedekah masjid, masjid tak dapat. Kalau wasiat pun tidak boleh diberi sekian persen. Saya katakan kepadanya, boleh saya cakap dengan abang awang itu? Boleh, saya bercakap. Duit yang mak tinggalkan tu, duit bukan dia punya, dia tak boleh gunakan suka-suka. Kalau dikatakan duitnya 1 juta, dia ambil 100,000, dikasihkan itu dan ini. Kalau adik-beradik minta, dia kena bayar. Sebab bukan duit dia, duit pewaris. Bagi dulu, dah bagi, dia dapat 100,000 ke 200,000, yang dah dapat ni dia nak sedekahkan, sedekahkanlah. Haram hukumnya tidak boleh. Ulang lagi sekali, katakan mak kita meninggal, tinggalkan duit 1 juta, kita ada 5 orang adik-beradik, bagi dulu. Kalau yang dikatakan kepada saya bahawa adik-beradiknya 5 orang, asabah semua senang, bagi rata saja. Okey? Jadi kalau dah dibagi rata, abangnya nak buat sedekah, sedekahlah hantar punya. Duit peninggalan hantar jangan ambil semua, sedekah dulu. Dah gitu dah gini, hantar baru nak bagi, tak boleh, hukumnya haram. Dan mazhab Syafi'i mengatakan kalau anda bagi juga kepada fakir miskin, sedangkan perlu dibagi, anda kena ganti. Kalau katakan adiknya, salah satu adiknya mengatakan, aku nak duit aku, kena kasih. Faham insyaAllah? Tapi budaya orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia, nanti dapat duit, harta peninggalan, apa dibuat? Sedekah, sedekah, sedekah dulu. Nanti tinggal bagi sikit, ya Syekh, anda baca dalam semua hadis-hadis yang sahih, sedekah untuk keluarga dulu. Untuk keluarga dulu. Lepas tu, kalau orang gaji, orang gaji. Lepas tu untuk anda. Kemudian baru bebas baginya. Ini dalam hadis Bukhari, jangan main-main. Sedekah bukan sembarangan kalau tak mengikut syarak. Sebab syarat ibadah 2, ikhlas ikut syarak, ikut contoh. Tak ada, tak sah. Okey, terus ambil. Sini ada 3 soalan. Apa hukum menjual ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk pelekat? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Sebab ayat Al-Quran bukan dijual belikan. Elakkan, carilah peniaga yang lain. Ya, kalau nak tanya hujahnya, insya-Allah kuliah akan datang, tanyakan ulang lagi sekali kerana waktu kita sudah habis. Ya, saya minta kepada ikhwan semoga bersabar dalam menuntut ilmu, kerana kata Imam Syafi'i di antara syarat menuntut ilmu sabar dan waktunya panjang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak yayasan kerana masih memberi ruang untuk kita menuntut ilmu. Semoga mereka yang ada di sini di yayasan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekuatan untuk berdakwah dan kita diberi kekuatan untuk terus menuntut ilmu. Saya sudahi, aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.